Okay, dah recording. Farah kat mana? Nak panggil apa? Kak Farah? Farah? Farah. Dari Farah. TDI. TTDI je, dekat je. Dekat je. Memang orang TTDI? TTDI ni selalu orang lama-lama. Tak, bukan. Memang duduk sini lah. Oh, duduk situ. Dan kepada masyarakat Okey, tak apa, tak on kamera. Siapa yang boleh on? On. Okey. Kita tunggu pukul 10, kita start lah. Hari ni saya tak adalah nak lama sangat, maybe dalam 1 hour sebab ramai mak-mak semua dalam ni sebenarnya. So kita faham lah kan, anak-anak tak sekolah hari ni. Lipat bajunya. Tekan baju. Okey, tak apa, no problem. Nanti bersuara je. Nanti kalau ada session soalan-soalan tu bersuara je. Basically yang masuk hari ni sepatutnya semua orang dah ada Cashflow Edit workbook lah. Dah start lah. Okay, ada a few yang baru beli. Tapi itulah hari ni nampaknya 20 orang. Kita tengok macam mana. Sekejap saya akan kembali dalam masa seminit lagi. Okay, pukul 10 kita start okay. Oh, ada seminit je lagi. Nobody. Asik. Tak ada suara. Tak ada suara. Nampak? Nak mandi ke? Nak mamam dulu? Now, I think you are on mute. Tak dengar suara. Sorry. Okay, Assalamualaikum semua. Farah, saya jadikan you co-host. Boleh tak tolong approve orang yang masuk nanti? Okay, boleh. Alright, okay. In case saya tak perasan. Okay, Assalamualaikum semua. Dah pukul 10. Kita start lah ya. Okay, mula-mula saya minta semua orang proses je, sorry. Sekejap Kita buat macam ni lah, saya just present slide sebab tak ramai. Saya rasa kita boleh terus-terus tanya soalan lah kalau nak. Okay, so InsyaAllah hari ni kita tak nak lama sangat sebab saya tahu ramai mak-mak dalam ni, so maybe dalam 1 hour macam tu. Kita akan ada follow up session lagi lah insyaAllah. Cuba kita akan buat dalam Facebook group. Semua orang yang beli Cashflow Edit sepatutnya boleh masuk Facebook group. Saya dah send email tu. Okay, kalau anda tak dapat email tu, you DM sajalah. Semua orang sepatutnya boleh join Facebook group. So saya akan kita akan buat more session dekat Facebook group. Sekejap ya.
Okay, so macam saya cakap tadi, sepatutnya yang dalam ni ialah semua orang yang beli cash flow edit workbook. Okay. Kalau tak ada, tak apa, boleh guna kemudian. So kita nak maximizekan lagi cara penggunaan workbook, betul tak? Semua orang okay, ready. Okay, kita nak maximizekan lagi penggunaan workbook kita. Saya tahu ada video yang saya tak upload dekat YouTube, mungkin tak lengkap lah. Tapi actually saya banyak buat dekat IG story dan saya save dekat highlights. So kalau anda ada masa, tengok balik IG highlight saya. Okay, so tak apa, hari ini kita nak buat, kita nak buat sharing lah. Okay, so saya nak share screen. Nampak ya screen? Yep, nampak. Okay. Okay, so kita nak, actually bila kita beli cash flow edit workbook ni, kita nak edit cash flow kita lah, betul tak? Kita nak maximizekan gaji, kita nak duit yang kita dapat tu memang kita guna, dan mungkin kita ada financial goals lah. Ramai baru join sorry. Kita nak, bila kita nak edit cash flow, maksudnya kita nak maximizekan gaji kita lah, income kita. So tak ada kebocoran, tak ada, kita guna untuk benda yang kita suka. So actually benda tu semua saya dah susun dalam workbook lah. Okay, saya dah susun dalam workbook. So, okay, siapa saya, nak ke, perlu ke? Mungkin ada yang tak kenal saya. Oh, ni slide tahun lepas. Tahun ni saya dah 40 tahun. Saya memang dalam bidang kewangan dari tahun 2007, tapi saya sebagai ejen takaful. Saya ada juga lesen, saya ada lesen unit trust, saya ada lesen tulis wasiat, estate planning. Cuma for now saya tak guna lesen saya. Saya hanya guna lesen takaful. Husband saya memang dalam bidang takaful, kami ada agensi. So ongoing lah yang tu. Okay. So harapan saya bila semua orang buat cash flow edit workbook ni, financial situation tu akan jadi lebih bagus. Sebab kita boleh do so much better. Actually bila kita cakap pasal budgeting ni kan, cash flow edit workbook ni lah about budgeting lah. Kalau orang putih dia panggil budgeting. Tapi saya tak nak guna perkataan budgeting because budgeting ni kadang-kadang ada orang macam kita, masyarakat kita selalu guna nasi budget. So budget ni orang ingat macam kita menurunkan kita punya macam mana menurunkan kita punya taraf macam itulah. So saya tak nak guna perkataan budgeting. So saya guna cash flow edit. Tapi benda yang sama actually, budgeting maksud dia ialah kita tengok cash flow kita dan kita urus. Okay, so saya punya bila saya start buat cash flow edit ni ialah harapan saya ramai orang boleh baiki, boleh dari financial situation yang mungkin dia rasa okay sekarang kepada financial situation yang better. So maksudnya daripada saving. Apa ni? Okay. Apa kata ni? Sekejap kita mute sekejap. Farah boleh tak tolong mute kan? Boleh ya? Okay dah. So daripada financial situation, contohnya daripada saving kita, contohnya lah saving kita 500 sebulan. So kita nak jadi better, kita kena tengok in term of saving tu jadi 600, 700. Itulah maksud kita. Tapi kena ingat proses ni bukanlah hari ni you buat cash flow, hari ni bersembang dengan saya pasal edit cash flow, minggu depan dah okey. Kita memang ambil masa, benda ni memang ambil masa untuk kita edit cash flow kita. Okay. Ongoing, siapa ada soalan just tanya ya. Okay, so okay. So, kalau kita tengok yang ni saya setkan money goals masa awal 2021 dulu. There's a lot of money goals yang sebenarnya kita boleh ambil
Tak semestinya kita kata kita nak terus jump daripada katakan saving sekarang 500, saya nak jump saving kepada 5,000 contohnya. Kepada saving 1,000, naik terus 100%. It's not like that. Mungkin kita kena set goals yang kecil-kecil dulu. Ada small goals in order nak achieve bigger goals. Okay, so tu tak apa. So urus cash flow adalah life changing insya-Allah kalau kita konsisten buat. Dia tak semestinya buat dengan perfect, dia kena konsisten buat je. Okay, sebab urus gaji ada baki ni lah nak capai financial freedom kita nak bayar hutang ke, kita nak save more ke, kita nak achieve financial goals kita. Okay, so kalau anda tengok awal-awal workbook, okay, ada workbook kan semua orang. So awal-awal workbook saya letak financial goals. Things that matter and then financial goals. So sebab tu kita kena realize apakah financial goals kita. So ada orang nak share tak apa financial goals dia? Debt free. Debt free. Okay, debt free is a bigger financial goal. Mungkin kita tak boleh capai debt free tahun ni, tapi debt free tu adalah ongoing. So kita nak juga ada, sementara kita nak capai financial goal yang debt free tu, ongoing tu apa goals yang kita nak capai? So financial goal ni sebab tu saya ada buat long term, short term, 5 years, 2 years, 1 year goal, 10 years goal. Okay, sebab kita tak kalau kita nak capai debt free, ada benda yang kita kena sacrifice, betul? Maybe. So adakah kita bila kita sacrifice benda tu, kita boleh tak capai 1 year goal kita? Contohnya 1 year goal kita, contoh kita nak tuju contoh yang contradict. Kita nak debt free, tapi pada masa yang sama kita nak tukar kereta, contohlah. So contradict tau kita punya financial goals tu. So yang tu yang saya minta kita fikir tu sebenarnya. Bila kita set 10 years goal, contohnya kita set main goal kita nak debt free. So kita nak set goal kecil-kecil tu macam mana? Adakah goal kecil-kecil tu selari dengan bigger goals kita? Okay. So contoh Shazana kata nak positive balance and invest. So contohnya nak positive balance. Yes, so itu can be a small goals tahun ni. Small steps tahun ni ialah nak positive balance tu. So tapi betul, kita nak positive balance sebab apa? Sebab kita ada bigger dreams, iaitu debt free ataupun nak invest. Bila nak invest, financial freedom. Okay. Nak tukar career path, sangat menarik. Nak tukar career path, so boleh you boleh set bila. Career path ni mungkin senang boleh tukar. Tak sure lah sekarang senang ke tak kan? Depends on your career. So maybe you set 1 year or 2 year goals. So bila tukar career path, apa yang you dapat? Is it more income? More time? More flexibility? Okay. Buku ni saya harap anda tulis penuh. Nampak sangat. Maksudnya anda nak tukar career goal kan? Kita tulis apa perasaan kita career goal tu. Okay, saya nak career goal yang ada masa untuk anak. Tulis dalam buku. Sebab buku ni bila kita menulis, it's satu benda yang lain lah. Iaitu attraction, doa. Kan semalam saya cakap IG story, saya cakap pasal doa kan. So kalau kita tulis sikit kan, saya nak clear car loan in 5 years. Sikit je kita tulis. Tapi cuba kita tambah lagi. Saya nak clear car loan in 5 years. So bila duit tu dah clear, sebulan saya ada 1,000 extra. 1,000 ni saya nak invest. Invest 1,000, tekan calculator dalam masa saya bersara 55 akan ada 1 juta contohnya. Menarik tak you punya goals bila you elaborate lebih? Okay, so Nazila kata nak settle personal loan. Okay, saya nak settle personal loan, so saya bajet dalam 3 tahun boleh settle. In order nak settle personal loan, saya kena sacrifice sikit, Astro kena buang, maybe wifi saya nak ni, tulis je sikit. Means santai kan, you dapat idea tu masa you drive. Setiap orang akan berbeza tak, you akan dapat idea tu masa you drive lah. Macam tiba-tiba you terfikir, kenapa aku still menggunakan Astro? Why not aku just ambil Unify? Sekarang ada Unify broadband yang bagi, tak tahulah. Contohnya maybe I just use Netflix, tak guna pun Astro.
Okay, benda-benda macam tu. So saya nak anda tulis panjang sikit di financial goals tu. Instead of saya tahu mungkin ada orang tulis debt free je. Tapi bila debt free, cuba gambarkan bila debt free, debt free, anda nak buat apa dengan duit tu? Bila debt free, duit ni semua saya boleh invest. So maybe I have like 3,000 a month to invest. Tekan calculator, invest calculator tu. So 3,000 ni saya nak letak semua retirement. Nanti sebab kita takut bila kita debt free, kita lupa perasaan kita masa kita ada debt tu. Sebab kita akan tengok buku ni balik, dia macam journal kan. Kita akan tengok balik buku ni. Bila kita dah debt free, oh betul lah aku tulis lah 3,000 tu nak invest. Macam tu maksud saya. Okay. Be more specific on financial goals. Lagi spesifik financial goals kita, lagilah kita senang nak buat budgeting ni. Okay. Nak ada extra money every month, so boleh invest and saving. Yes. So you tulis extra money saya nak ada dalam mungkin 1,000. Saya rasa boleh 1,000. Okay, kita boleh kira berapa extra money tu nanti. Okay, kalau nak settle personal loan, better kumpul or bayar lump sum. Personal loan ni better kumpul dulu, you bayar lump sum segedebu. Saya buat macam tu. Sebab personal loan dia tak boleh calculate, dia dah fix rate, dia tak boleh calculate bila you bayar extra. Tapi ada orang yang tak boleh buat macam tu sebab dia kata kalau dia letak duit dekat tempat lain, dia terguna duit tu. So kalau anda nak terus tutup mata, terus je bayar extra dekat personal loan. Tu betul-betul tutup mata terus. Alright. Okay, nak pergi travel overseas kena ada sinking fund. So, bila anda tulis nak pergi travel overseas, anda nak pergi mana? Kena spesifik lagi. Saya nak pergi Europe. Europe maybe dalam 20,000. Tanyalah member yang pernah pergi Europe. So, I need to ada 20,000. Bila nak pergi Europe? 3 tahun lagi. So, 20,000 dah masa 3 tahun. Achievable tak? Yes, achievable dengan sinking fund. So, 30,000 bahagi 30 bulan contohnya, anda kena ada berapa sebulan, lepas tu anda kena fikir dalam anda punya bajet ni muat tak masuk sinking fund. Tak habis lagi ni. Okay, ni baru financial goals. Alright. Okay, kita go step by step. Okay, so now, okay, saya nak share. Boleh buat sharing. Okay. Okay. Okay, are you ready to take control of your money? Okay, so bila kita urus cash flow, actually dia life changing. Banyak benda akan berubah because duit ni, life kita ni every day berkenaan dengan duit. So it's actually life changing bila kita menguruskan duit kita, insyaAllah. So kita akan menggunakan dalam buku cash flow edit ni actually menggunakan konsep freedom ni. Find your why, kenapa anda nak edit cash flow, apakah financial goals anda, adakah anak-anak anda financial goals lah, so apa dia? So research and awareness, maksudnya kita kena naikkan awareness kita. Kita tak boleh keep going kalau awareness kita on off. So, contohnya time raya ni anda switch off anda punya awareness. Anda kata tak kisah nak belanja, nak swipe je credit card. Nanti lepas raya kita on balik kita punya budgeting journey. It doesn't work that way sebab apa yang kita buat masa kita off awareness kita tu, level awareness kita low tu, might damage kita punya future, might damage kita punya the whole cash flow bulan ni contohnya. Okay, faham ke? Okay, so eliminate and reduce is the first step yang kita nak buat hari ni, eliminate and reduce. Lepas tu kita nak establish a budget. Okay, kita nak establish a budget untuk kita punya monthly cash flow. Lepas tu debt plan actually kita tak sempat nak buat hari ni. Savings, yes, kita akan masukkan. And then maintain and succeed. Why saya share banyak dekat IG story ialah untuk anda keep going. Untuk semua orang keep going. Untuk saya keep going. Okay, so financial freedom, itu. So why edit cash flow yang sedia ada? To have a better flow. Bila ada better flow, kita ada banyak, kita ada extra baki. Bila ada baki, kita boleh achieve financial goals kita lebih awal. Okay, find your why. Saya dah cerita tadi. Financial goals lah. So, tapi sebelum find your why, financial goals kan ada page things that matter to me. Atau who that matter to me. Okay, page yang pertama sekali, things that matter to me.
dengan improve my money vision. So itu adalah bahagian awareness. Maksudnya kalau kita tak aware, awareness, kita tak aware apakah masalah kita sebenarnya in handling money, susah kita nak repair in the future. The repair process is ongoing. Tapi awareness tu datang dulu. Okay, so macam contoh saya, my awareness ialah saya beli sebab FOMO, follow or miss out. Dulu-dulu bila beli handbag ni, saya rasa macam takkanlah tak beli. Member sebelah pun ada handbag. Contohnya lah kan, handbag LV. So untuk saya realise benda tu lama dan untuk saya mengaku dengan diri saya lama. Faham tak? Untuk saya realise tu satu, tapi saya nak mengaku dengan diri saya tu lama. Sometimes benda yang kita rasa macam alah malunya nak mengaku, even slide full screen tak jadi tadi. Okay, even dengan diri sendiri pun kita rasa macam malas, tak mengaku, bukan kot. Tapi come to a point saya rasa sebenarnya saya beli bag tu sebab FOMO, sebab status. Sebab ada orang cakap kat saya, your husband agency manager top Malaysia kot, takkanlah you tak ada Dior. Ada orang pernah cakap macam tu kat saya dan saya ambil benda tu rasa macam betul juga. So it's FOMO tak? FOMO. So in order kita nak realise benda tu, kita rasa malu dengan diri kita. Tapi when we realise benda tu, senanglah untuk kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Okay, slide full screen. What happened with my slide? Let me full screen dulu. Oh, present. Okay. Sorry. Okay, nampak ke? Tak share lagi. Okay, full screen Alright. Okay, so the first page tu, improve my money vision. What is my bad spending habit? Adakah kita kena perasan, adakah kita masa kita marah aja, contohlah kan, bergaduh dengan kawan ke, bergaduh dengan husband ke, mulalah kita buka Shopee. Saya realise kadang saya macam tu. Especially bila husband saya tak ada, dia outstation, saya realise masa tu lah saya beli Shopee banyak sebenarnya. So benda-benda tu kita nak macam kena realise lah, sebab kita kadang-kadang kita ni beli sebab kita nak beli, bukan sebab kita perlu. Kalau kita beli sebab perlu tu tak ada masalah. Okay? Next and what's? Okay, so improve my money vision. Depan-depan tu, page yang things that matter to me dengan improve my money vision, bukan kita nak tulis sekarang masa-masa dapat buku, kena penuhkan, tak. Dia jadi bila along the way kita realise benda tu. Mulalah kita, rupanya saya macam ni, rupanya bila saya marah, rupanya bila saya stres, saya beli. So kena tulis. Sebab mind kita works that way. Bila kita tulis, it works better. Kita ingat. So bila kita stres, next time bila kita stres, kita ingat apa yang kita tulis, insyaAllah. Ni, things that matter to me. Kat sini ada. Okay, so kita tulis kat sini and it's along the way. Bukanlah kita kena tulis sekarang semua ni, tak. So along the way bila kita ingat, kita tahu. Bila kita stres, kita shopping rupanya. Gitu. Okay. Alright. So now kita dalam situasi mana? Lagi satu is awareness, ialah kita dalam situasi mana. Okay, saya punya concern 2 je. 4 ni. Ada credit card, tak ada hutang credit card. Ada saving tapi tak spesifik dan tak ada EF. Langsung tak ada saving, langsung tak ada EF. So ini 4 concern saya kepada anda. Okay, kita ada cara-cara berbeza sikit bila kita ada benda ni atau tak ada. Please remind me kalau saya tak masuk balik topik ni. Okay, so bila kita contoh satu, ada credit card atau tiada, siapa yang ada hutang credit card, kita kena fokus hutang credit card dulu. Boleh? Kita kena fokus hutang kredit card dulu. Bila kita ada hutang kredit card, kita kena cuba lansaikan hutang kredit card secepat mungkin. Pada masa ini, saya minta anda sacrifice sikit banyak benda. Sebab hutang kredit card ni palinglah memusnahkan cash flow kita. Dalam YouTube saya ada cakap pasal macam mana nak settlekan hutang kredit card dengan laju, tapi saya info balik kat sini.
mula-mula kita kena isi page ni bila kita ada hutang kredit kad atau hutang-hutang lain, memang kena isi page ni. So bila anda ada hutang yang anda nak settlekan urgent, which contohnya hutang kredit kad. So kredit kad outstanding ni berapa? Nampak tak ni? Kanan ni kredit kad outstanding. Katakanlah kredit kad outstanding ialah 10,000. Lepas tu anda kena realize berapa aset anda, especially cash. Sebab kalau boleh kita nak terus bayar hutang kredit kad dengan cash sedia ada. So usually orang tak perasan bila orang yang ada insurance or insurance takaful yang lama-lama, dia banyak cash value dalam tu. So saya nak anda check cash value unit trust dan insurance dan lain-lain yang boleh withdraw. Kalau anda ada hutang kredit kad Sebab hutang kredit kad ni bila anda settlekan cash flow anda, insya-Allah better, sangat bagus, anda boleh bernafas. So kita nak guna, kalau kita nak bayar monthly, kalau hutang kredit kad 10,000 and kita duk bayar minimum payment, bila nak habis kan? Okay, saya nak tunjuk muka sikit kat sini. So bila nak habis kan, bila ada hutang kredit kad yang banyak, bila nak habis, so kita memang kena guna cara cepat, iaitu sacrifice dulu cash yang ada. Tapi kena tinggalkan starter EF. Let's say anda decide starter EF anda 3,000, anda kena katakan anda ada cash, anda ada hutang kredit kad 10,000. Anda ada cash 8,000. Bila anda korek-korek anda ada 8,000. Anda kena tinggalkan starter EF let's say 2,000. So anda bayar 8 tolak 2 tadi 6. Anda bayar 6,000 kepada kredit kad anda. Okey, anda bayar kredit kad anda 6,000, so balance kredit kad tinggal 4. 4 ni yang kita masuk dalam cash flow bayar laju-laju every month. Faham ke? Faham Siapa ada hutang kredit kad tapi dia segan nak bagi tahu hari ni, nak consult dengan saya, just DM dekat IG. Alright? Okey, tapi itulah contoh kita nak buat hutang kredit kad ni dengan cepat. Hutang kredit kad ni contohnya orang yang hutang kredit kad ni kita bayar banyak kan bila kita ada outstanding. So kita nak clear that dengan selaju mungkin. Cara dia ialah kita realize assets current value kita sedia ada. Korek semua duit. Kalau saya sanggup jual apa sahaja yang saya ada yang boleh jual. Yang high value lah. So macam hari tu masa saya nak settle hutang-hutang saya jual bags, branded stuff saya. Jual je. Sebab daripada dia duduk dekat dalam almari tu, dia tidak memberi apa-apa kesan kepada, kecuali saya pakai lah kan. Maksudnya saya pakai tu, yelah kita pakai lah. Tapi bila saya let go, dia settlekan saya punya kredit hutang masa tu. Tak ingat saya bayar hutang apa. So sebenarnya saya lagi lega, lagi happy. Betul tak? Kita kena fikir that way. This is untuk orang yang ada kad kredit kad, hutang kredit kad. Ataupun anda ada hutang lain yang anda rasa tak ada masalah anda nak settlekan assets value anda. Contohnya anda ada personal loan. Tapi anda ada satu handbag, contohlah satu handbag yang bernilai 5,000. Anda rasa macam fikir-fikir, anda fikirlah lama sikit. Fikir-fikir macam tak apalah, jual je lah. So bayarlah personal loan tu. So hutang berkurang. Anda rasa anda lagi happy. Okay, sama juga konsep dia dengan unit trust. Kalau anda nak withdraw your unit trust untuk bayar personal loan anda, bayar kredit kad anda, saya encourage kalau, because unit trust will give you, figure dia macam ni, unit trust will give you like 6 to 8%, 8 to 10% a year. Tapi kredit kad ni duk makan duit kita 18% a year. 18% per annum, yes. Lupa dah, lama tak ada kredit kad. So sebenarnya duit kita ni dimakan lebih cepat oleh kredit kad daripada unit trust itu berkembang. Macam tu. Okay? So bila kita nak settlekan hutang menggunakan assets kita, apa yang kita kena tinggalkan ialah EF kita. Starter EF. Bukan EF yang full tu Okay, kena jual. Okay, soalan dia. Macam ni. Kalau aset kita emas, kena jual ke untuk settlekan hutang? Okay, soalan dia soalan Nazila macam tu. Saya tanya anda balik. Hutang anda apa? Aset anda bernilai berapa? Anda sanggup tak nak jual emas tu? Kalau anda jual emas tu, adakah anda lebih happy hutang anda berkurang? Saya tak boleh jawab soalan anda yes or no. Tapi saya bagi soalan so you jawab. Faham? Duit EPF saya tak cadang anda keluarkan kalau tak urgent.
Bila kita nak buat cash flow edit ni, bila kita nak buat monthly budget ni, kita nak tengok monthly kita, kejap lagi kita nak tengok monthly kita ada banyak ekstra tak untuk bayar PTPTN ni laju-laju. Sebelum kita nak keluarkan EPF, sebelum kita nak bayar hutang yang fixed rate. Contohnya hutang yang personal loan dah fixed rate, cuma rate dia tinggi lah. PTPTN sangat fixed rate dan sangat low. Adakah kita sebenarnya boleh ambil daripada cash flow kita? Okay, sebab EPF ni pada saya PTPTN dengan EPF tak perlu. Saleha kita tak perlu buat macam tu sebab PTPTN low interest dan EPF. Betul tak? Saya tak ada PTPTN, saya tak sure. Tapi saya tahu saya PTPTN sangat low interest, tak ada urgency untuk bayar laju. Tapi maksudnya kita boleh guna cash flow kita untuk bayar PTPTN. Tak perlu ambil EPF. Cuma yang saya cakap tadi ialah orang yang ada credit card, hutang credit card. Sebab hutang credit card ni sebulan 1,000, sebulan 2,000, kalau orang yang banyak lah. Sebulan 500 pening. So kita nak hapuskan yang tu dulu. So kalau bila kita hapuskan hutang credit card dengan contohnya Nazila tanya dengan menjual emas kita jual emas, hutang credit card settle. Lepas tu sebulan kita 500 tu kita rasa macam leganya ada ekstra daripada gaji 500, daripada cash flow 500 sebulan. Itu soalan yang kita nak kena tanya diri kita. Faham maksud saya? So in my case dulu saya ada hutang credit card banyak, berapa ratus, berapa ribu tu. Saya sangat happy bila settle. So saya rasa saya berbaloi untuk saya keluarkan insurance cash value saya keluarkan unit trust saya jual branded goods saya rasa sangat berbaloi sebab lepas tu tak pening dah. Okay. So benda ni subjektif. Faham semua orang? Benda ni subjektif, tapi kalau ada hutang kredit kad, itu yang saya nak anda korek tabung. Macam mana nak keluarkan insurance cash value? Sila merujuk kepada ejen anda ya. Tapi sebenarnya senang je, tak perlu rujuk ejen. Sekarang ni banyak online kan. So check your online tu ataupun call je company insurance tu. Saya nak check cash value saya. Berapa boleh withdraw? Dia terus bagi figure there and then. Okay? Keluar KWSP patut replace balik tak? Okay, soalan ni. Tolong KIV sekejap. Saleha tanya, iSinar boleh keluar. Kenapa you nak bayar housing loan menggunakan iSinar? Saya tanya balik. Nak mengurangkan monthly ke? Nak mengurangkan monthly ke? Maksudnya anda tak ada loan lain Puan Saleha? Anda nak mengurangkan monthly. Sebab housing loan ni dia tempoh yang lama. Ni kena masuk debt plan class. Baru kita nampak sebenarnya. Nak kurangkan principal. Bila kita kurangkan principal, interest akan berkurang. Tapi sebenarnya interest tu tak berkurang banyak. Dia berkurang 100 je sebulan. Percayalah cakap saya. Dia berkurang sikit sangat sebulan tu. So pada saya, iSinar ni kalau kita ada hutang kredit kad, yes, pada saya berbaloi keluarkan iSinar. Tapi kalau kita nak keluarkan untuk bayar housing loan, kurangkan principal, saya rasa mungkin tidak berbaloi. Mungkin better invest dulu duit tu, dia bagi more return. Baik bayar personal loan. Puan Saleha, baik bayar personal loan. Instead of you bayar housing loan, you settle personal loan. Okay? Alright. Bila kita keluar KWSC, patutkah kita replace balik? Kita boleh replace balik dengan PRS, Private Retirement Scheme. Ataupun save dalam satu saving yang betul-betul untuk retirement kita. Memang kita tak kacau dah. Itu cara kita simpan pada saya. Cara kita replace. Okay. Alright. Okay. Moving forward saya punya. Okay. So, starter EF. Starter EF ni semua orang kena ada. Starter EF kalau tengok kat sini. Setup emergency fund. Ini cara dia dalam workbook ada. So, sebab tu kita kena tahu berapakah groceries kita sebulan. Grocery masak kat rumah. Bila EF kita tak kira eat out. Eat out tu dah kira wants, dah kira luxury. So emergency fund kita kira basic necessities. Dalam buku saya tak ada page. InsyaAllah kita akan improve banyak next buku kita. So bila kita set up EF, kita cuma kira 4 walls.
Four walls ni ialah basic necessities kita. Food, rumah, transport, utility bills. Macam mana kita nak pergi kerja mencari duit kalau kita tak ada transport. So transport kena jaga. So basically four walls ni 4 je. A, B, C, D. Minimum EF ialah A, B, C, D sahaja. Tak perlu masuk E dan tak perlu masuk F. Sebenarnya ya. Tapi kalau anda nak masuk E dan F, alhamdulillah lagi bagus. Kalau anda rasa contohnya ya, F ni contoh, saya bagi contoh. Anda adalah suri rumah, husband anda seorang yang bekerja selama-lama ni. So life insurance, hibah takaful tu adalah sangat penting on your husband. So kena masukkan. Pada saya yang tu dia dah jadi wajib. Tapi contohnya, ini untuk kira je, kira emergency fund Untuk kira emergency fund, bukan untuk ada, untuk kira reset ya, Syafa? Ada soalan ke? Okey, chat ya. Ya, tak perlu. Kita tak perlu peningkan pasal riba ya. Bila Islamic financing dia dah bebas dari garar, maisi dan riba. Sebab tu dia Islamic financing. Siapakah Sifu itu? Housing loan ni kita nak settlekan secepat mungkin. Cepat macam mana? Cuba you bagi tahu saya, cepat macam mana kita nak settlekan ratus ribu tu? Memanglah ada cara, tapi dia bukanlah 1 tahun kita boleh settle housing loan tu. Kita akan go kepada housing loan ni lepas kita settlekan consumer debt. Okay? So kalau anda tanya saya, kita kena settle dulu consumer debt kita. Consumer debt ni personal loan, credit card atas sekali, personal loan. Lepas tu yang interest dia ke bawah, kita susun interest yang tinggi ke rendah. So rendah sekali is usually housing loan tak masuk dalam consumer debt. Housing loan adalah hutang long term. So kita settlekan dulu kereta, personal loan, PTPTN. Barulah kita fokus on housing loan. Boleh ya? Siapa tanya tadi? Syafa? Alright. Okay. So berbalik kepada setup emergency fund kita. So kita akan kira nombor 1 ni. Berapakah A, B, C, D plus kalau anda nak masuk E dan F. Okay. So bila kita masukkan, so kita katakan living expenses anda adalah berapa? Total living expenses anda A, B, C, D adalah 2,000 contoh ya. So anda fikir-fikir 2,000 anda nak starter EF 3,000, lebih sikit daripada anda punya nombor living expenses. So bila kita dah settle hutang kredit card pada yang ada, kita kena fokus next ialah starter EF. Means kita nak penuhkan dulu starter EF 3,000. So anda tick lah kat sini kan ada pilihan ni. So anda tick lah, pilih 3,000. So bila kita pilih 3,000, kita tengok balik assets kita. Untuk orang yang tak ada credit card ataupun dia dah settlekan credit card dia. So kita tengok balik assets kita, kita tengok-tengok, oh rupanya kita ada 1,000 dalam domain account contohnya lah. Kita ada 1,000. So EF anda sebenarnya dah ada 1,000. So anda perlu, tadi anda pilih 3, anda perlu lagi 1,000 je. 2,000 je. Nanti PM Sifu tu. Dia nak jual apa sebenarnya Sifu tu? Bergosip pula. Okay, tak apalah, nanti kita sambung. Okay, so faham ya EF tu? EF ni sama tak dalam tabung haji? Itulah saya cakap tadi. Bila you dah buat page ni, you kena tengok balik page assets current value. So anda ada tabung haji, anda tengok cash. Anda tengok cash, anda tulis kat sini tabung haji ada 10,000. Anda tengok EF anda nak 2,000, 3,000. Sebenarnya EF anda dah cukup lah. Cuma anda tak bezakan. Tabung haji tu anda letak semua kat situ. Betul ke? Betul ke Ain? Anda letak tabung haji semua saving anda letak kat situ. Maksudnya anda tak asingkan. So sekarang anda kena asingkan je. Anda dah ambil EF, anda kena spesifikkan ini adalah EF anda. Kalau anda nak letak tabung haji tak ada masalah, tapi anda kena record dekat bahagian savings. Tracker saving, that is your EF. EF anda adalah 3,000 dan dia seated in your tabung haji.
Tapi tabung haji ada 10, balance 7,000 adalah benda-benda lain. Nanti kita bincang lagi apa nak buat. Okey, dah faham Saya tak ada spesifik EF. Jangan begitu ya. Kenapa saya kata kita kena ada spesifik EF? Because kita, kalau semua anda dam tabung haji, anda nak raya ni, kita nak raya ni. Oh tak apa, saya ada duit dalam tabung haji 10,000. Guna, terhabis tabung haji. Wah, dalam tu EF anda. Anda nak beli rumah, okey, itu cerita raya lah. Raya sikit kan, mungkin sikit kita nak guna. Anda nak beli rumah, down payment 10,000. Tak apa. I ada down payment 10,000 dalam tabung haji. Wah, tabung haji is your EF 3,000 dalam tu. Anda terlupa. EF tempat paling bagus ialah tabung haji atau ASB. Kalau anda ambil hukum harus ASB, anda boleh letak di ASB. EF saya ASB. Tabung haji saya memang untuk pergi haji sahaja. Dan ada sinking fund dalam tabung haji. Sinking fund lain saya letak dalam tabung haji. Okey? Duit tu memang tak sentuh sekarang. Tapi saya cakap pasal contohnya Syida, bila you nak beli rumah. Bila you nak beli rumah, kita menggunakan down payment yang banyak contohnya. Masa tu lah anda macam, oh tak apa saya ada 10,000, 20,000 saya ada. Masa tu nak renovate rumah semua, ada duit. Tapi kita terlupa dalam tu ada EF. So sebenarnya eloklah kita mengasingkan sedikit. Faham ya? Been there, done that. Yes. Begitulah. Okay? Oh sorry. Okay, so faham EF ni? So EF ni ialah ongoing. So bila kita dah ada starter EF, kita boleh buat benda-benda lain sebelum kita create full EF tu. Sekejap, ada saya share tulis. Yeah. Kering tekak weh. Okay. Okay. So starter EF, anda tak perlu fullkan terus starter EF. Tapi kalau anda orang yang memang dah ada banyak cash tu, you just asingkan je. Means you maybe daripada cash you semua ni, you dah ada dah full EF. So tak ada masalah lah. So you dah settle dah bab EF ni. So EF ni kena dulu. So ranking dia kalau kita tengok kat sini ialah settle credit card dan meninggalkan starter EF sikit. Kalau starter EF tak cukup, start build up starter EF. Bila starter EF dah cukup, we can move to invest, we can move to bayar hutang. Sambil fullkan EF. Full EF ni, anda boleh pilih anda nak berapa bulan. Dekat buku tu ada tulis, anda income jenis macam mana. Follow je. Kalau macam saya ni, saya memang kena 6 month above sebab saya dua-dua income self-employed. Tapi kalau orang yang income dia dua-dua government, dia perlu 3 je sebenarnya. Sebab sangat stabil. Sekejap lagi semua agensi. Sekejap lagi semua agensi. Yes, better asingkan. Asingkan EF je. Benda lain you nak sekali segedebu kat tabung haji tak apa. EF je you pergi letak dekat lain. Okay, EF ni kita kena letak dekat tempat yang tidak hilang, yang tidak modal dia tidak menurun. Maksudnya capital guaranteed. So capital guaranteed ni bukan Rais lah, bukan Wahid lah, bukan unit trust lah. Capital guaranteed ni contohnya fixed deposit tapi memang tak dinasihatkan fixed deposit. Kalau kita ni memang ASB dan juga tabung haji. Okay, untuk yang non-Muslim, amanah saham, wawasan. Dia kan ada satu lagi tu yang untuk semua orang tu. Yang tu capital guaranteed. Okay, alright. No, saya tak faham soalan you. What kind of fund? You boleh letak sinking fund. Thank you Farah. Ya Allah, bestnya. Okay, bila kita tengok kan, macam ni, insyaAllah. Tapi Farah nak sampai kat sini berapa lama? Boleh Farah share? Exactly 7 months since last year sebab during MCO tu tak payah bayar ada moratorium tu memang sapu bersih lah. Yeah. Siapa yang follow saya dari Mora, insyaAllah dia laju, fast pace sikit. Okay, so bila kita baca kan Farah punya ni kan, saya pun meremam bulu roma. Until today ada 10 month of ni. Bila zaman COVID ni kita tak boleh jangka lah tiba-tiba nak kena laid off ke apa kan. So bila kita ada EF ni, kita rasa lega tak? Peace
of mind. Yes, Duit sangat ni lega. sangat lega. Duit ni actually kita nak ada peace of mind. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, happy lah. Okay. Okay, semua orang faham tak pasal EF? EF ni sangat-sangat penting. So kalau anda dah ada banyak saving, anda sebenarnya kena separate-kan je. Boleh? Separate-kan je supaya tak terguna. Nak guna, macam saya cakap, nak guna tak ada masalah. Jangan guna bahagian EF. Okay? Kalau anda dah ada banyak saving, anda boleh terus fullkan EF anda. Bila dah full, stop lah. Bila dah full EF, contohnya anda nak EF tadi anda nak 3 months. Anda pilih full EF 3 months of living expenses. So living expenses anda contohnya living expenses 3,000. 3 kali 3 9,000. So selagi anda tak sampai 9 tu jangan stop lah. Keep masukkan duit lah. Bila anda dah stop 9, habis. Cukup. Tapi bila anda terguna EF, contohnya bumbung bocor, anda terpaksa guna 2,000. So bila anda guna 2,000, anda top up balik the next month ataupun ongoing lah tu. Okay, faham ya? Okay. So now, bila kita dah settle EF, kita dah allocate semua, kita nak tengok monthly spending kita. Okay. So di bahagian eliminate and reduce page, kita nak tulis semua expenses, bills dan loan kita. Tulis je. Especially untuk orang yang baru nak buat, tulis semua. Maksudnya Netflix yang bayar setahun sekali, yang bayar nursery, yang bayar everything. So bila kita buat macam tu, kita nak make sure apa yang kita boleh reduce sikit. Okay? So macam contoh saya suka bagi Netflix ni memanglah murah je. Berapa tak sebulan lah? 50 Tapi kalau anda share adik-beradik, hari ni balik rumah mak kan. Tanya dia, kau guna Netflix tak? Guna Netflix tak? Guna. Apa kata kita share? Saya share adik-beradik. Netflix, berapa orang tah? Tapi saya bayar sebulan 10 lah. RM10. Kan Netflix tu dia ada boleh lock kan sekarang. Netflix tu tak ada masalah kalau orang tak nak bagi orang tengok apa yang kita tengok. So kita lock Netflix kita. So share. Walaupun kita mengurangkan 55. Okay. So 55 tu compare dengan saya bayar RM10. Nampaklah beza dia kan. So I save 45 a month kali 12 bulan. Banyak juga tu. Nazila tanya, bila kita boleh guna EF? EF emergency bila tak bekerja. Tu paling sebenarnya kenapa kita simpan EF lah. Tapi insyaAllah kalau kita tak ada macam tu, benda-benda lain ialah kereta rosak, EF lah. Tayar pancit, bukan servis benda-benda yang unexpected. Rumah bocor, ni rumah saya bocor lagi ni, dekat tangga, tak tahulah berapa lagi nak habis ni. Dah repair tapi nak kena repair lagi. So kita tak nak guna cash flow kita. Kalau kita guna cash flow, nak repair kereta yang tiba-tiba rosak, 5,000, 3,000, gearbox pecah apa kan. Takkan kita nak guna cash flow kita, itulah guna EF tu. So cash flow kita selamat, bukan guna duit gaji. Kalau kita guna duit gaji, 3,000 nak repair bumbung, tak berayalah kita bulan ini. Kan? Macam tu. So EF ni benda-benda yang unexpected. Alright? Okay. Ada saya letak EF guna untuk apa? Saya rasa dekat IG. Dan dekat IG ada satu full video pasal EF. Nanti boleh tengok. IG, YouTube ada. Yes, lepas guna EF kena top up balik. So kalau EF you ialah 10,000, you guna 2, along the way you kena top up balik lepas tu. Bukan urgent, bukan next month tu you kena ambil daripada gaji 2,000 terus. Tak. Mungkin daripada you spread out 4 bulan, 5 bulan you bayar sikit-sikit balik. Okay? Alright. Okay, share screen. Eliminate and reduce tadi. So, eliminate and reduce ni ongoing process. Kita bukan nak buat terus. Bukan senang nak tiba-tiba tukar kita punya telco. It's not that easy lah. Kadang-kadang kita pun tak ada masa nak pergi. Tapi kita boleh survey. Kita tanyalah orang member-member kita, kau guna apa telco sekarang, apa murah lah. Tak payah tanya kawan. You letak je kat Facebook, dekat IG, orang akan komen. Oh, rupanya yang ni murah. Red zone apa. Oh, murah rupanya. Okey lah. Tiba-tiba mungkin kita terlalu dekat apa nama, bukan red zone, apa nama dia? U-Mobile lah, contohnya orang kata U-Mobile murah. Tiba-tiba kita ada U-Mobile, masuklah kejap tanya. Dia tanya-tanya boleh tukar. So you get cheaper option. Okay?
bil internet. Saya pernah reduce bil internet daripada Unify ke Maxis Fiber jimat 100. Lepas tu Unify call balik dia nak bagi TV. Tempted jugalah. Tak decide lagi. Alright, so that's okay. So kita boleh reduce benda-benda yang simple, telefon. Macam saya letak semalam, kan bila saya letak semalam punya IG story, 2 hari lepas punya IG story, semua orang cakap reduce Kowe, reduce Kowe. Ada ke orang jual Kowe dalam ni? Saya minta maaf So kalau situation kita sebenarnya mungkin tak memerlukan Kowe tu. Contohlah, macam saya, situation saya dulu masa Emma lepas beranak kat Emma, memang takkan tak ada Kowe ni, nak buat susu lah apa kan. Tapi contohnya situation sekarang, mungkin tak perlu kot Kowe, mungkin perlu water filter yang tap water, yang keluar daripada tap water boleh minum terus. Maksudnya saya sedang mengeksplore option. Sebab benda tu tak payah bayar monthly. Sebab benda tu tak payah bayar monthly. Benda tu kita beli water filter tu and then kita just replace water filter. So saya mencari option. Seronok tau bila mencari option ni sebenarnya. Lepas tu bil elektrik saya kan mahal. Lepas tu saya pun fikir, apa yang option bil elektrik murah? So saya pun tanyalah orang yang pakai solar panel. So dia ceritalah, okey, tapi modal terlalu tinggi. So tak boleh lah, no option. So benda-benda macam tu, kita panggil lah, itulah kita kata budgeting journey. Okay, so tapi yang penting kena list lah, kena buat lah. Sometimes benda ni dalam kepala kita. Alah betul lah, dia ni pakai Maxis Fiber 100 je sebulan. Kenapa aku bayar 200 contohnya? So, tapi kalau kita tak tulis, susahlah nak take action tu. That's why buku cash flow edit tu saya buat. Because saya dah lalui, dulu masa nak go through, saya tulis kat macam-macam kertas. Lepas tu cari tak jumpa. So, bila we have everything dalam buku, senanglah kita lagi satu nak present dekat partner kita. Kan? Contohnya, yang bila Unify ni, apa kata kita tukar Maxis Fiber? Lagi murah. Apa kata dari Maxis Fiber tukar ke Unify? Dia orang offer TV lah. Kan? Benda-benda macam tu. Alright. Eliminate and reduce ni pada saya senang tapi ongoing. Maksudnya kita kena cari options tu. Dan tak semua orang ada option yang sama. Contohnya ada orang dia boleh tak perlu Kowe. Dia kata tak apa, saya Kowe sebulan 120 tak perlu. Tapi ada orang ada anak kecil. Kena Kowe tu. So it's up to you. Sebenarnya saya tak boleh kata you kena reduce Kowe. Macam kes semalam dekat IG story saya tak boleh kata dia kena reduce Kowe. Tantang dia ada anak baby baru lahir. Nak buat susu kan. Ni. So kan kita tak boleh nak kata dia tak boleh. Macam tu. Alright. So it's really up to you, your situation. Tapi usually situation kita ni boleh reduce lagi banyak. Eliminate and reduce tu boleh dibuat lagi banyak. Sometimes kita ambil luxury way. Kita ambil luxury. Contohnya kita dah ada Astro. Sampai 2. Atas ada 1 Astro, bawah ada 1 Astro. Pada saya itu luxury. Kenapa kita kena bayar sampai 2 bil Astro dalam satu rumah? Ya, ini kisah benar. Ya. Saya pun macam, okey ada 2 Astro. Tak terfikirlah pula nak ada 2 Astro kan. So, cara paling mudah, eliminate 1 Astro. Siapa nak tengok Astro turun bawah. Habis cerita. Jimat banyak sebulan. Okay? Alright. Okay. Kita nak pergi bare bones budget which is very very important. Ada soalan ke sebelum itu? Basically proses dia macam ni lah. Okay, kita eliminate and reduce untuk dapatkan satu bare bones budget yang kita selesa untuk masa ini. Bare bones budget ini boleh berubah bila kita tukar kita punya budgeting. Okay, so emergency fund. Lepas tu bila kita dah dapat bare bones budget, kita nak masukkan sinking fund dalam tu. Sometimes kita rasa kita dapat gaji, lepas kita dah belanja-belanja semua benda yang kita nak beli, yang kita dah bayar bil, dah bayar loan, kita rasa ada banyak sangat ekstra. Sebab kita lupa masukkan sinking fund. Sinking fund ni ialah future use kita. Kita nak travel, tadi ada orang cakap nak travel. Masa kita nak travel tu, takkan masa tu kita baru nak save up. Tak sempat lah. So kita save daripada sekarang. Okay, kejap. So bila kita dah masuk ni. Okay, ini bare bones budget. Kejap lagi kita datang balik sini. So bila kita dah ada bare bones budget, kita income minus bare bones budget, kita ada baki. Bila baki ni yang kita nak guna untuk jika EF belum cukup,
Kita nak masukkan sinking fund yang penting, lepas tu kita nak start saving dan invest. Lepas tu kita nak kena allocate untuk wants, iaitu shopping kita, benda-benda extra unexpected. Sorry Naf, are you sharing? Tak ada. Oh, I tak share. Sorry. Oh, shot sendiri rupanya. Jeng. Ni bare bones budget. Okay, bila kita ada bare bones budget, kita nak masukkan 1, 2, 3, 4 ni. 4 ni wajib. Okay, 4 dengan 2. Semula wajib. Okay. So bare bones budget ni ialah apa yang dah wajib bayar. Okay, apa yang wajib bayar. Eat out, food, variable. Fix ni fix lah. Zakat, tax, income tax kalau tak tolak gaji lagi kan. Zakat kalau tak tolak gaji lagi. Bill elektrik, bayar rumah, sewa, bawah ni loan rumah, loan kereta, personal loan, benda-benda tu. Everything is here kecuali shopping. Ini lepas kita dah eliminate and reduce ataupun ongoing lah. Eliminate and reduce tu ongoing. So kita buat dulu yang ni. So variable ni ialah eat out kita berapa sebulan. Groceries kita berapa sebulan. Kita buat contohnya kalau anda ada sedekah fund, mungkin berapa ringgit. Lepas tu kalau kita ada variable ni banyak, minyak, touch and go. Macam saya ada bibik yang datang hari tu kan, so bayar minggu. Semua tu kat sini. Ada soalan ke? Kat sini boleh tanya banyak-banyak sikit. Okay, semua ini belum masuk. Okay, kalau anda dah ada savings yang spesifik, sinking fund yang dah spesifik, terus masuklah. Sinking fund kereta, sinking fund, bukan sinking fund yang general lah. Macam contohnya tabung haji, terus dump 1,000. Bukan yang tu. So kena spesifik. So ini tak termasuk shopping. So bila kita, especially orang yang mungkin gaji dia tak tetap, dia dah tahu dah kalau dia dapat, dia punya bare bones budget, adalah 5,000, contoh dia bayar loan, dia bayar kereta, untuk makan, untuk minum, untuk bayar bil semua dalam 5,000 sebulan. So orang yang income tak tetap, bulan ni tiba-tiba dia dapat 5,500. Dia terus tahulah sebenarnya 500 saja dia boleh guna untuk shopping, beli-beli ekstra. Faham tak? Kita nak kena tahu figure bare bones kita berapa. Sangat-sangat penting. Especially bila raya-raya ni. Okey, raya dapat duit 10,000, bare bones dalam 8,000. Oh, kita ada 2,000 je lah nak shopping-shopping raya. Extra shopping raya. Itu maksud saya. So bila kita buat bare bones, kita dah tahu, maybe, saya tak tahulah, maybe sebelum ni macam saya lah, dapat gaji, bayar je semua. Lepas tu shopping je. Lepas tu apa yang baki-bakilah. So kita nak tahu baki tu kita boleh agak dari sekarang dah sebenarnya. LHDN refund, yes, income. Income untuk bulan tu. Masuk income. You nak guna untuk apa? Alright, so bare bones ni ialah benda yang wajib. Kalau tak bayar memang tak boleh. Hutang tak bayar tak boleh lah. So apa yang tak ada dalam ni ialah shopping lah. Alright, okay. So bila kita dah ada bare bones budget, income minus bare bones kita tahu ada baki. So untuk orang yang baru nak buat, dia belum set up sinking fund, dia belum set up EF dia, masa ni kita boleh buat. Ada record. Nanti I letak dekat YouTube. Okay. Alright, so income minus bare bones budget baki. So kalau anda tak nak letak savings tadi, anda belum set up sinking fund, tak payah letak lagi. So now kita set up sinking fund. Okay, tapi kalau anda belum cukup EF dan anda, okay, so bila kita dah tahu baki kan, income kita contohnya income 8, bare bones 5, kita ada 3,000 baki rupanya, tak tahu mana pergi sama ni. So bila kita tahu kita ada baki 3,000, so kita boleh allocate terus ni. Kita nak EF berapa, sinking fund berapa, kita nak rais ke, kita nak shopping allocation sebulan 1,000. What's ni is not just shopping allocation, it's extra. Okay, so kita masuk dekat ni, listkan sinking fund. Ini contoh 12 sinking fund yang saya rasa sangat common lah, yang sangat common.
Tapi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tu pada saya wajib. Car repair ni adalah car repair tu car repair ni kalau anda tak nak guna EF. Ada orang buat macam tu. Saya buat macam tu. Saya buat car repair, saya tak guna EF. So 4 ni taklah, sorry. 1, 2, 3 tu wajib. 1, 2, 3 kena masuk dalam kita punya calculation monthly. Tahu kan macam mana nak kira sinking fund? So contohnya insurans dan ROTAC adalah 1,200, renew pada bulan 12. So setiap bulan anda kena simpan 100 lah. So pada bulan 12 kita ada 1,200 untuk bayar insurans dan ROTAC. So kita tak perlulah swipe credit card ataupun menggunakan gaji kita pada bulan itu. Sebab kita dah ada tabung dia. Okay, so ada orang yang dia suka buat birthdays and anniversary. So macam mana kita nak tahu? Kita boleh listkan semua saving yang kita nak buat, tak ada masalah. Listkan dulu, lepas tu barulah kita pilih yang mana penting. Sebab kalau kita listkan pun tapi dia tak muat masuk dalam kita punya income ni, macam mana? Tak boleh juga. Kutu boleh consider SF tak? Kena ada spesifik lah. Kutu tu nak guna untuk apa? Lepas ni boleh buat kutu sendiri. So bila kita takut, kita nak saving, bila kita senaraikan sinking fund kita ni, kita nak buat semua. Kita senaraikan sinking fund, tiba-tiba sebulan 5,000 sinking fund. Tak muat daripada kita punya baki ni. Ni baki ni tak muat. So kita kenalah fitkan baki kita, realistic budget lah. So maybe sebenarnya sinking fund kita budget dia dalam 2,000 je. Okay, so kita ambil lah dulu yang penting. Kita ambil insurance, kita ambil back to school, kita ambil raya. Back to school ni pun sangat penting. Maybe, okay, apa yang kita boleh tak perlu ambil, tak perlu buat sinking fund? Contohnya birthdays. Contohnya kalau macam saya tak adalah buat birthday makan-makan yang besar-besar tu. Sometimes ada. Emma ada, kesian Emma seorang ada. So birthday ni just budak-budak anak boy saya, diorang okay je beli hadiah sikit. Tak, senang cerita macam ni. Kalau boleh cash flow dalam gaji, tak perlu buat sinking fund. Macam tu. Contohnya birthday, maybe birthday you belanja 200 je. Anda rasa dalam gaji anda boleh fit 200 tu. So tak payah buat cash flow dia. Tak payah buat sinking fund. So kita sinking fund benda yang besar-besar je. Okay? Tapi, okay. So contohnya, lagi satu contoh ialah birthdays. Anda nak buat birthday celebration. Tapi anda rasa tak nak buat sinking fund. Tapi dalam bulan tu bila anda kira bajet anda tak cukup. So what we can do ialah masa ni lah kita menggunakan kuasa budgeting kita, kuasa kita spending, kita kurangkan spending. Masa ni akan keluar anda punya monthly budget punya, bila dah lama kan anda boleh adjust. Maksudnya bulan ni ada birthday anak, tapi anda kira-kira daripada cash flow tak cukup sebenarnya birthday anak. Tapi sebab anda dah lama buat budgeting, anda kata tak apa, bulan ni grocery boleh kurang, eat out boleh kurang. So kurangkan 2 tu untuk buat birthday fund. Faham tak? Ini along the way anda akan rasa. Yes, guna Maybank to You Goals adalah paling senang. Sebab benda 3 ni dia setahun sekali. Dia tak boleh berkurang. Dia tak boleh, kita tak boleh risk 3 benda ni sebab bila sampai ROTAC kereta kena bayar 1,200 tu. Okay? Jangan lupa bila nak bayar ROTAC kereta ni cuba negotiate minta kurang. Kadang-kadang dia orang bagi 1,200 tapi tanyalah boleh tak I kurangkan jadi 1,000. ROTAC kereta boleh kurang Okay. Bukan ROTAC, insurance. Okay, so yang ini sangat sesuai Syida, betul, yang ini sangat sesuai Maybank to You Goals. Tapi contohnya anda ada travel sinking fund nombor 12 ni, travel sinking fund. Anda nak travel lagi 3 tahun. Ada tadi seorang cakap nak pergi Europe, tapi anda bajet anda nak pergi lagi 3 tahun. Kalau saya lah, tapi saya ni high risk sikit, saya akan letak duit tu dekat unit trust. Unit trust yang medium risk sikit sebab 3 tahun lama duit tu boleh berkembang dulu. Okay? Itu just thoughts lah saya nak bagi anda. Tapi benda-benda lain ni simple je, letak dalam sinking fund, letak dalam letak dalam Maybank to You Goals, letak dalam tabung haji. So kalau anda letak dalam tabung haji, semua benda kita letak dalam tabung haji, so kita kena organize sikit lah kalau kita lamsamkan kat satu tempat. Saya segan nak tunjuk saya punya. So kena guna yang ini.
Kena guna yang ni, anda kena buat ledger. Kalau semua anda lamsamkan kat tabung haji, saving goal. Kan kalau setiap bulan sinking fund anda 3,000, semua anda letak tabung haji. Macam mana anda nak tahu 3,000 tu allocation dia ke mana? So letak guna saving goals punya spreadsheet tu, tulislah 500 sinking fund kereta. So anda tahulah sinking fund kereta anda dalam tabung haji dah ada 1,000. So bila nak keluar daripada tabung haji, oh okay, sinking fund kereta betul ada 1,500. Yes. Especially duit yang keluar masuk macam car repair, sinking fund kereta untuk repair. Macam kereta saya kan second hand. And then satu pujol tu pun rosak. Bukanlah rosak, maksudnya dia punya, kita bagi apa? Dia punya servis. Saya ada sinking fund servis kereta dan repair untuk 2 kereta tu. So duit ni selalu keluar masuk. So dia kena ada ledger dia. Dan duit ni dekat tabung haji. So kalau kita letak kat tabung haji, macam kita tak tahu sebenarnya ni, kita ingatkan banyak dalam tabung haji tu, tapi sebenarnya ada allocation lain. So kena ada ledger. Ledger tu tulis dekat savings goal ni. Okay? Clear ya? Tapi Maybank to You ni sangat bagus. Cuma Maybank to You ni kan ada 5 je. Kalau anda buat birthday anak, 4 dah habis dah kalau saya. Dah tak cukup dah. Okay? Okay. Sinking fund ni, anda try je dulu. Try and error. Ambil 1, 2. Yang penting pada saya 3 lah yang macam Syida cakap ni. Yang penting 3 ni. Kalau along the way, anda boleh je. Maybank to You ni anda boleh cancel. Contohnya anda buat birthday anak. Tiba-tiba anda rasa macam tak perlulah birthday anak ni, guna gaji je lah. Along the way anda cancel je. Dapat balik duit tu masuk dalam Maybank to You. Saya combine goal bagi cukup. Yes, sangat bagus. Maybank to You tu sangat bagus sebenarnya. Lepas tu kalau anda guna May, anda boleh guna May pula. Okay. Yes, suka auto debit. Yes, betul. Sinking fund. Okay, itu yang list dia. Saya akan cakap sekejap lagi pasal kita settlekan sinking fund ni, sepatutnya kita kena buat auto debit lah. Paling bagus. Okay. Tapi bila kita nak buat auto debit tu yang kita nak make sure duit kita sebenarnya cukup ke tak ni, monthly budget ni. So bila kita dah buat bare bones budget tadi, benda-benda yang wajib semua kita dah tahu kat sini. Itu yang kita nak buat sinking fund, kita nak buat auto debit, kita kena tahu sebenarnya cukup tak duit kita. Sebab kalau kita auto debit tiba-tiba terlebih, kat mana kita nak kurang tu? Kan takut tak cukup makan ke kan? So variable expenses ni, especially eat out dengan groceries, it's ongoing ya. Kita tak boleh, kita especially kalau anda tak start tracking lagi, anda tak tahu groceries berapa. Tak accurate. Tapi anda boleh kalau anda boleh agak-agak, anda tulis je dulu. So along the way, next month anda kena evaluate balik. Betul tak grocery anda 1,000 sebulan? Bila anda katakan bulan ni, anda buat grocery 1,000. Tiba-tiba anda punya spend ni, nampak kanan ni, anda bila kita tracking, kita buatlah tracking sebulan, at least 3 months ya. So spend ni, anda spend 1,500. Lepas tu anda tengok pattern, every month anda spend 1,500. So actually your groceries is 1,500. So realistically kita kena stick to 1,500. Syida, you naikkan je lah lagi sinking fund. Buat lagi satu sinking fund. Sinking fund shopping. Untuk tahan diri. Macam tu. Duit. Kalau rasa rugi tak perlulah. Biarlah. Kalau rasa rugi tak perlulah. You dah cakap dah kat bawah tu rasa rugi kan. 300 banyak tu. So tak perlulah. So kalau anda boleh biar je kat situ tak ada masalah. Okay. Alright. So bila kita bare bones budget ni sangat penting, especially orang yang self-employed yang gaji dia tak tetap. Alright. So baki ni okay. Faham ni? Ini penting. Bare bones budget penting sebab kita nak masukkan ni EF, sinking fund, kita nak masuk kita punya investment, kita nak masuk shopping kita. Okay. Faham So bila anda dah set benda ni, barulah kita senang nak masuk. Yang ni yang lama lah, saya panggil rutin urus cash flow. Dia adalah rutin. So maksudnya sebelum kita dapat gaji, kita buat cycle gaji dulu. Nama-nama dia income cycle gaji. Kita tulis dulu kalender. Lepas tu kita buat monthly budget. Lepas tu bila gaji masuk, kita terus masukkan cash envelope, kita masukkan, kita dah set auto debit kita.
Okay, okay, saya tunjuk dia. Yang ni kan banyak saya share dekat IG story. Kalau anda termiss, semua tu ada dekat highlights. Okay, anda tengok balik untuk dapatkan real figures, dapatkan betul-betul macam mana actually saya buat ni. Okay. Alright. So, okay. Cycle gaji ni ialah sebelum kita masuk gaji. So, katakan macam saya, gaji saya setiap bulan berubah. Ejen Takaful ni dia tapi dia lebih kurang lah 19, 20, 21 antara 3 tu. So saya nak tahu gaji saya masuk 19 ke masuk 21. So saya akan tulis, katakan gaji saya masuk 19. Saya tulislah start daripada gaji Mei tapi saya dah dapat April tapi benda tu semua nak bayar untuk sekarang. So kita start. Sebab tu saya buat cycle gaji ni sebab kadang-kadang gaji kita bukan 1 hari bulan. Betul? Tak ramai lah orang gaji start 1 hari bulan. Biasanya gaji adalah hujung bulan. So kita akan start 20 hari bulan. 20 hari bulan hari apa? Katakan Rabu. So 20 sampailah next gaji 19. Habis lah. So inilah kita nak allocate semua ni cycle gaji. So kat dalam ni kita tulislah semua events. Semua events yang menggunakan duit. Ya, semua events yang menggunakan duit. Bila lah, lepas tu kita tulis due date credit card, due date kalau anda guna credit card tak ada masalah. Due date loan kereta, especially yang kena bayar manual tu. Kena ingat, kena tulis. Due date, banyaklah due date ni kan. Birthday, masuk birthday Yusof ni nak kena buat party bag, raya, raya, lepas tu or even balik kampung ni event lah, balik kampung event, contohlah kan nanti balik kampung ni event yang menggunakan banyak duit sebenarnya. So kena buat kat situ. Why not buat Sikifan event balik kampung kan? Nanti nak balik ni mesti nak spend time kat kampung kan. So cycle gaji ni kita nak foresee duit kita bulan itu apa extra dia. Sebab extra tu dia akan masuk dekat once allocation. Okay? Sebab contohnya bulan ni saya ada birthday dan saya tak ada sinking fund birthday. So saya punya extra ialah birthday bulan ni. Yes, benda yang kita selalu buat ni. Okay, untuk government, anda kena stick to the normal tarikh. Yang ni saya ada letak dekat IG. Government bulan ni dapat gaji 6 Mei kan. Jangan anda tak boleh. 6 Mei tu anda freeze duit anda yang dapat tu. Guna balik pada 22 Mei. 22 Mei, ya. Itu untuk government je. Itu special kadang-kadang je jadi. So itulah gunanya cycle gaji ni. Walaupun anda dapat 6 Mei, jangan guna guna pada 22. Freeze duit tu. Yes, bila kita buat auto debit, saya memang akan suggest kejap lagi akan buat semua auto debit, senang. Tapi kita tulis dulu. Tapi ada je orang yang buat manual. So tak apa. Siapa yang buat manual ke auto debit pun tak apa, tulis je. For first time you tulis semua, baru you akan nampak, oh okay, gaji masuk rupanya keluar dekat sini, ni keluar kat sini, macam tu. Buat je. Okay. So birthday, anniversary, weekend outing kan. Weekend outing ni nak pergi mana bulan ni, bulan ni weekend nak pergi tidur hotel, staycation, semua tu kena tulis. Sebab semua tu menggunakan duit. Okay, kalau kita tak tulis dan kita tak budget, kita nak pergi staycation, tiba-tiba pergi staycation tapi duit tu tak ada, allocation tu tak ada. Itu yang kita swipe credit card tu. Lagi awal kita boleh nampak kita nak pergi dentist ni, kita nak pergi dentist ni habis dalam 200 kot. Lagi cepatlah, lagi senanglah kita guna cash. Bila kita last minute macam contohnya staycation, jomlah pergi staycation tapi allocation tu tak ada. So kita akan ambil jalan mudah which is swipe je credit card. Bila swipe credit card, benda tu akan datang effect dia next month. Okay, so 3 benda ni is actually masa dapat gaji kita susun dulu. Susun ni tak perlu perfect tau. Tak perlu perfect. Kalau saya tu saya tulis je caca merba je. Tulis. Okay dah nampak dah. Tapi saya suka tulis ni. This month ni, page this month tu saya suka tulis. Benda yang extra saya nak beli. Ini masuklah order. Tiba-tiba nak beli tudung. Nak beli extra. Sebab bila kita dah buat monthly budget ni, kita dah tahu kita ada baki berapa. Macam tadi siapa? Syida cakap kan. Ada extra. You nak shopping. Shopping ni sebenarnya kita memang tak boleh lari lah. Kalau kita terus cut shopping, sebenarnya kita tak nak, mind kita cakap kita tak nak buat budgeting. Kita terus shut down. So kita kena allocate shopping ni untuk diri kita. Orang panggil pocket money. So allocate shopping untuk you, untuk anak, untuk husband. Tapi within your budget.
Okay, tapi untuk orang yang ada clear goals, contohnya dia ada hutang kredit kad yang banyak dan dia kata tak apa, saya nak freeze semua shopping ni, up to you. Benda tu tak lama, mungkin benda tu 3 bulan je. 3 bulan ni saya nampak roadmap saya nak settle credit card, kita tak boleh shopping banyak-banyak sangat. Seorang ambil 100 je. Okay? Things like that. Once you dah clear tu, your monthly budget akan berubah balik. Okay? So this month, page this month tu saya suka tulis benda-benda yang macam apa lah? Macam journal lah. Something like that lah. Kalau tengok saya punya ni sebenarnya penuh sangat. Mana yang penuh ni? Okay, ada soalan? Tanya dululah. 3 ni yang kita nak ulang every month. It doesn't have to be perfect, tapi just tulis dulu, lama-lama anda akan selesa. Okay, ada soalan? Berapa dah ni ya? Oh, okay. Alright, so ini contoh, tulis je lah. Shopping, kalau saya tulis kat sini, cuti sekolah, nak masa cuti sekolah. Buat spek, Yusof nak sunat, semua tulis kat sini. Sebab saya tahu bulan tu ada banyak extra benda nak kena beli. Plus cushion kejap. Cushion is not sinking fund. Cushion ni untuk orang yang especially awal-awal, dia bukan dalam macam kita belum tahu kita punya spending banyak mana. Contohnya eat out kita belum sure berapa fixed amount eat out kita, berapa groceries kita belum sure lagi. Kita still dalam proses budgeting. So kalau kita tak sure, then you put a cushion. Maybe cushion 300 ke. So kalau eat out anda burst, tak apa, ada cushion. It's not sinking fund. Dia adalah kegunaan dia untuk bulan tu. So bila bulan ni anda guna cushion, anda ada cushion 300. Okay, lepas tu bulan ni anda cuma guna cushion 200. So next month cushion anda 200 je lah. Okay, so sinking cushion anda 200 je lah. Sampailah anda next month anda buat budgeting. So anda tahu eat out anda, instead eat out anda letak 500. Tapi rupanya eat out anda 600. So 100 so anda ambil daripada cushion kan. So bulan depan anda adjust balik eat out anda 600. Cushion anda kurangkan. Okay, lama-lama dia cantik. Kadang-kadang memang tak boleh perfect pun. Tapi anda akan dapat right figure lah, especially benda yang berulang. Sinking fund kena prioritize dulu, bukan full EF. Anda ada starter EF dah okay. Full EF bagi ongoing. Pada saya sinking fund, macam ni, okay. Khadijah, saya suka soalan ni. So bila anda dah tahu anda punya spending macam ni kan, spending habit macam ni kan, and you want to kurangkan, betul tak? Swipe credit card or withdraw saving, anda nak kurangkan benda ni. So bila anda dah tahu benda ni, so anda tahulah sebenarnya anda kena create one sinking fund untuk big purchase ni. So kalau anda nampak anda ada big purchase, mungkin anda nak beli 2 bulan lagi. So bulan ni anda dah boleh start saving. Anda dah boleh bahagi 2 je benda tu. Credit card tak ada outstanding. Okay, credit card tak ada outstanding, yes. Tapi mungkin anda nak, tak apa. When you start writing, senang je saya cakap macam ni. Bila you start writing down everything, anda akan nampak. And you will know the solution sendiri. Sebab cash flow ni, dia adalah unik untuk diri sendiri. Macam, I nak cakap dekat you macam ni pun, I tak boleh nak jawab. Because usually, I ada, I ada big purchase. Tapi lately big purchase dah guna, okay, saya faham. Okay, macam ni. Bila you buat macam ni, you regret tak buying benda tu? Okay, soalan pertama. Regret ke buying benda tu? Okay, kalau anda tak regret buying benda tu, it's okay lah. Big purchase ni berapa kali pun kita nak beli kan? Mungkin tak adalah every month ada big purchase. Tak regret selalunya. That means you memang nak lah benda tu, tak ada masalah. And you ada allocation untuk duit tu, so okay. Okay? Please remember, budgeting ni bukan kita nak restrict diri kita sampai we cannot buy benda ni, we cannot buy benda tu. Kalau kita ada hutang kredit card, yes lah. Kenalah tahan nafsu sekejap.
Tapi kalau duit kita okey kan, kita tak nak restricting sangat. Tapi kita of course lah kita nak naikkan saving kita. So lama-lama dia jadi habit lah bila you rasa dah tak perlu, you dah beli semua benda yang you nak, lama-lama duit tu banyak lebih. Apa kita akan guna, kita akan save lah. Tak regret selalunya means you need the barang. So tak ada masalah lah. Kita ni nak mengurangkan kebocoran. Kebocoran ni maksudnya benda yang kita regret beli. Tapi benda tu pun ongoing. Ada bulan yang kita memang regret, tak apalah buat macam mana. Okay, so next month tak buat dah lah. Okay everyone, ya Allah 11-17 dah. Okay. Where's my slide? Okay. So plus cushion kalau ragu-ragu. Saya tak ada cushion. Saya punya cushion ialah once ni. So once ni saya lamsamkan apa benda saya nak beli, semua bare bones budget. Saya punya cara saya simplify kan. Saya dah ada set up semua kan. Saya dah set up semua bare bones budget plus sinking fund plus saving rais semua. Saya dah tahu semua figure. So saya ambil satu allocation once. So once saya akan berubah ikut bulan. Ada bulan once saya tinggi, bergantung kepada bulan ni saya tengok this month saya tu saya nak beli apa. Kalau ada dentist lah, ada dental appointment lah, saya akan tinggikan once saya. Kalau bulan tu adalah bulan-bulan biasa, once saya adalah 1,000 saja. Itu cara saya kurangkan shopping. You can try use this cara lah. Sebab saya tak nak pening-pening ada. Saya dah go through fasa cushion ni. Saya dah go through dah fasa cushion ni. So anda boleh try dulu fasa cushion ni ataupun anda boleh terus kepada konsep once tu. Okay, maksudnya yang lain ni saya dah set up siap-siap. Bare bones budget, campur sinking fund semua. Saya dah bayar siap-siap yang tu. Lepas tu saya tengok this month punya cycle gaji ada extra tak, dentist apa, saya akan budget-budget. Benda tu saya akan masuklah dalam once. Once saya usually 1,000. Tapi bila ada dentist, katakan dentist 200.5, saya akan letaklah 200.5. Lepas tu saya ada nak beli, macam hari tu ada beli rollerblade sekali banyak. So rollerblade saya budget-budget dalam 300, saya letak kat situ 300. Sometimes kita memang tak boleh budget kan benda-benda yang expected. Tapi kita tahu kita ada baki berapa. So bila you dah set up semua sinking fund you, dah bare bones budget plus sinking fund plus EF semua, you tahu bulan tu you ada baki katakan 1,500 lah. So 1,500, bila kita ada unexpected, itu yang kita tanya diri kita, oh kita ada tak duit nak beli rollerblade? Okay ada, kita ada extra 1,500 bulan ni. Okay, faham tak maksud saya? No, Syazana, kita akan guna cycle gaji start dari hari gaji. So you dapat gaji 25 Mac sampai 24 April is your cycle gaji. Kecuali 6 Mei ni. 6 Mei ni you dapat awal kan? 6 Mei tu you dapat je duit tapi you start guna 25 Mei. Maybank to you tu you kena withdraw dekat, you tekan je masa you set up you akan nampak 3 dot tu, you tekan terminate. Dia tulis terminate ke cancel account. Macam itulah. Senang je. Alright. Okay, semua orang faham? Faham? Okay. Okay, alright. So ongoing, anda kena try buat dulu insyaAllah baru faham. Okay, benda-benda ni semua saya letak banyak dekat IG highlights. Okay, boleh tengok cara saya punya ni, saya punya IG highlight, dapat more ideas. So, okay, macam saya cakap tadi, saya simplify cara saya bila saya dah set up semua ni, bare bones budget, sinking fund semua. Okay, ni. So, budget blueprint ni lagi satu yang saya sangat suka guna. Okay, yang ni saya tulis contoh tanpa figure lah ya. So, saya akan buat macam ni. Ni Maybank duit gaji saya. Mei sama je. Okay, so ini Maybank. Dia ada 2 page kan. So saya usually sebelah is my husband, kanan saya lah. So Maybank ni gaji husband saya. So kita dah tahu berapa auto debit akan tinggal kat sini. Auto debit berapa amount yang akan auto debit dari Maybank. Lepas tu kena transfer out every month, kita dah tahu dah transfer out loan ni. Ini contoh lah. Leong ni dah tak ada dah loan ni. So contoh ni kita transfer out. Ni nak supaya dia kat sana CIMB akan auto debit je. Yang ni dia akan ada auto debit pada tarikh dia. So pay manual apa? Buatlah kat sini pay manual apa dan due date apa supaya kita tak lupa. Lepas tu macam saya insurance kan saya bayar guna Grab, so saya nak kena transfer Grab berapa? Grab food saya berapa? 400.
Lepas tu settle untuk isi minyak. Saya isi minyak Petronas, so berapa? Touch and Go kita top up. Dia ada dua ni actually. Touch and Go top up 100 and isi kan Touch and Go dia ada dua benda kan. Satu kena top up, satu kena isi. So isi kena guna cash RM50 100 macam tu. So yang ini dia amount dia berubah tak? Kenapa kita buat every month? So amount dia berubah. Touch and Go ni sometimes bulan lepas tak guna, so dia ada baki. So bulan ni tak payah top up. So allocation ni fikir-fikir nak letak mana lah macam tu. So cash pun kadang-kadang cash lah. Ni cash yang nak withdraw. 1, 2, 3 ni cash yang nak withdraw. So yang ni nak withdraw berapa, yang ni nak withdraw berapa. Najmi ni adik saya, dia tolong hantar anak. So bayar sikit lah kat dia. So berapa. So parents saya withdrawkan terus sebab kesian pula dia orang nak pergi bank cucuk duit kan. So cushion, kalau anda ada cushion boleh withdraw terus cushion. Saya ada cushion cash tak ada. Ada, sometimes ada. Cushion dah lama tak ada. Okay. Cashless, so cashless macam anda tahu juga, saya tak guna semua cash. So cashless eat out and groceries dekat Maycard. So berapa nak transfer. Big Pay ni yang once tu. So bulan ni raya sinking fund, bila fikir-fikir balik saya nak masuk kat Big Pay je sebab kita nak pergi beli-beli baju ke apa kan, masuk kat Big Pay je. Alright. So ini budget blueprint. Kadang-kadang kan kita tulis lah ni penuh, dia jadi macam journal duit kita lah. Yang ni insurans dah bayar. Lepas tu ada insurans yang buat nota kat sini, yang ini tak bayar sebab dah terbayar double. Contoh benda-benda macam tu lah. Because sometimes kita nak tengok balik tau record kita. Syida, Maycard is a Maybank. You boleh tengok dekat IG highlight, ada IG highlight May sahaja. Yang tu saya dah cerita macam mana nak set up semua-semua kat situ. So saya asingkan cash ni saya guna saya punya wallet lah. Okay, so cashless sebab kita zaman ni memang kena ada cashless dan cash jugalah. Okay, sudah ya. So kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak banyakkan baki kita. Saya percaya actually bila kita buat macam ni, memang macam mana pun baki kita boleh bertambah. Baki ni after tolak sinking fund semua ya. Dan actually bila kita ada sinking fund tu sebenarnya pun dah sangat membantu supaya kita tak ulang kita swipe credit card untuk pergi travel contohnya, swipe credit card untuk renew road tax insurance tu. Kita dah prepare siap-siap sebab kita dah tahu dah, contoh macam raya ni, kita dah tahu dah every year kita raya. But every time raya kita swipe je credit card. Bila kita swipe credit card, kalau gaji kita banyak dan boleh cover credit card tu tak ada masalah. But bulan depan kita punya cash flow akan sakit lah sebab kita bayar credit card tu. Okay? So kita nak ada macam ni, before ni kita nak earn this month, kalau dulu kita spend this month mungkin kita invest sikit je, coek macam tu. So kita nak tukar lah. Kita nak invest this month, save this. Save ni pada saya bermaksud saya ialah sinking fund yang short term, yang tak ada bagi return. Invest ialah long term, 3 tahun ke atas. Kita nak invest more. Saya rasa sekarang ramai orang ada earn and save and spend. Tapi mungkin invest belum banyak. So invest ni yang kita nak banyakkan lagi. Okay. Spend ni mungkin tak boleh jadi kurang macam ni lah. Kan? Spend tu mungkin jadi separuh. Alright. Okay, ada soalan? Oh, okay. Urus gaji sendiri. Soalan ini hanya anda dan suami yang boleh jawab. Kena duduk berdua dan tanya. Macam mana kita nak urus gaji kita? Nak urus sendiri ke nak urus sekali? Okay? Siapa ada any thoughts pasal urus gaji sendiri atau urus gaji suami sekali? Boleh tulis kat situ ya. Alright, so kurangkan expenses is not the only way. Okay, memanglah kita live below our means, semua tu kan. Tapi sebenarnya kita kena value our time. Okay, kita value our time. Maksudnya, yang ni bukan nak menjual lah ya. Macam saya rasa memang betul beli Thermomix tu sangat mahal. Tapi it's actually bagi saya keseronokan. So some things I like that. Itulah life kan, itulah life. So kalau kita belum contohnya lagi satu, kita nak kereta yang lebih mahal. Kita nak kereta yang lebih selesa untuk family kan. Macam kita dah tahu dah awak, kita punya cita-cita anak 5. Cita-cita ni kena datang dengan duit. Anak 5, kita perlukan kereta yang besar untuk selesa. Bukan sekarang lah, mungkin bila anak tu dah 5, bila dah membesar kan.
So benda tu dia jadi macam kena ada dalam back of our mind lah. Tu yang financial goals kat depan tu. Okay. So itu yang financial goal kat depan tu. So bila kita ada macam tu kan, kita ada cita-cita anak 5, tak, saya anak 4 je dah habis dah. So kita perlukan kereta yang besar untuk keselesaan kan, especially bila diorang dah teenager. So benda tu, apa saya nak cakap tadi ya? So benda tu memerlukan duit. Yes, benda tu kan memerlukan duit in the future. So along the way ni kita nak, kalau boleh kita build up income kita, kita kurangkan hutang-hutang sekarang supaya bila anak dah besar tu, okay ada duit nak beli kereta. Benda macam tu. Build trust dengan suami untuk uruskan gaji dia. Nanti boleh message Kak Farah Nawawi ni. Dia mesti banyak tips ni. Nanti kita sembang dengan dia, saya letak tips dekat saya punya IG nanti. Macam mana nak elak duit hijau challenge, tak nak kacau cash flow. Duit hijau challenge ni, dia guna cash envelope. Dia mesti cash lah kan. So every time kita dapat duit, contohnya duit tu daripada groceries. You bayar groceries, you dapat balance, ada RM5 dalam tu. Tak ada RM5, ada 10 je. Bila you dapat RM5, you kena keluarkan. Masuk dalam tabung RM5. So apa yang berkurang sebenarnya, anda kena kurangkan groceries je lah. Kurangkanlah membeli satu barang yang RM5. Dia bukanlah kurangkan membeli, dia akan jadi bila anda nak shopping, anda shopping guna duit yang ada je lah. So RM5 tadi anda dah terlupa dah, macam as of anda membeli KitKat dah tadi. Okay? Faham So itu cara kita nak boost saving. Especially kalau anda rasa sebenarnya anda ada room lagi untuk saving. Contohnya anda rasa anda punya eat out masih banyak lagi, groceries anda masih banyak lagi, anda rasa anda boleh kurangkan lagi. Itu cara kita nak boost lah. So kita ambil dari sini. Modal bisnes, anda buat satu kategori lain. Dia bukan sinking fund, dia anda asingkan. Saya pun ada untuk bisnes Takaful. Every month saya akan asingkan some amount untuk future expenses. Kita tak tahu, mungkin nak beli laptop lah, mungkin nak beli lampu lah, nak beli kamera lah, apa-apa kan. So anda setiap bulan anda ambil contohnya 250 ke 200 ke, asingkan untuk modal. Letak dalam akaun lain, kalau anda ada CIB ke letak kat situ. Shopee Pay, yes. See, okay, all these tips kan, saya nak anda share dalam Facebook group lah. So semua orang dah masuk ya Facebook group. Siapa yang beli akan dapat Facebook group lah. So benda-benda macam ni yang kita nak share. Sometimes kita tak rasa sharing kita tu bermanfaat, tapi percayalah cakap saya, sharing pasal duit ni sangat bermanfaat. Okay, mungkin pada anda biasa je, tapi pada orang lain, oh ya, bagusnya. Okay. Mungkin dia baru nak check Shopee Pay, dia malas nak fikir. Tapi bila anda cakap macam tu, oh okey lah, terus gunalah Shopee Pay. Okay? Okay, alright. Macam, okay, alright. Apa lagi ya? Semua orang faham Okay. Oh, share screen jap. So kita nak habiskan dah ni. Satgi kan nak masak lah apalah kan. Saya nak pergi rumah mak lah, Sabtu rumah mak. Okay, so kurangkan expenses is not the only way lah. Saya harap dalam kita punya road map, maksudnya dalam kita punya financial goals, ialah kita nak ada extra income. Dan jangan lupa ya, kalau ada barang-barang yang kat rumah tu banyak, tak guna, with price tag ke, masih elok ke, kita cubalah make effort untuk jual. Kalau anda tengok dekat Facebook group, ada seorang tu dia share, dia jual barang baju anak-anak dia jual dekat apa nama platform tu, yang itulah yang selalu jual tu kan. Dia berjaya, sinking fund dia dah penuh. Sinking fund birthday anak dia dah penuh dengan jual baju anak je. So monthly dia berkurang lah, tak payahlah dah ada sinking fund birthday tu, boleh allocate kat tempat lain. Okay? Faham ke? Kena rajin lah. Carousel. Yes, carousel. Kenalah rajin. Everything kena rajin sikit lah. Sikit je rajin. Okay? Tapi rajin kita ni insyaAllah akan menghasilkan effort kita ni akan menghasilkan good result lah insyaAllah pada saya ya. Mostly siapa yang buat, kalau dia buat sikit pun, kalau dia ambil 1-2 pun daripada apa yang saya share tu, insyaAllah at least hutang kredit card boleh settle. Debt snowball ni saya tak sempat lah hari ni, kita boleh buat next time. Total income sources ni,
kita kadang-kadang kita tak sedar tau duit kita masuk banyak. Macam you tadi saya cakap ada refund income. Refund income tax. Tulislah kat sini. Kita just nak record bila hujung tahun kita nak tengok sebenarnya berapa juta duit kita sebenarnya masuk. Kita tak sedar. Tak masuk banyak tapi macam mana pergi duit aku? So kita tak nak dah ada perkataan, tak tahulah mana pergi duit. Because duit kita semua pergi dalam ni. Kalau husband kita tanya, awak duit banyak-banyak mana pergi? Ni ada record, nak tahu ke? Contohnya, dia cakap macam tu. Ni ada record ni 1 tahun duit saya pergi mana semua dalam ni. Lepas tu kita tunjuklah kita punya saving, kita punya investment kat dia kan. Mungkin lepas tu dia pun tertarik nak buat together. Bila buat together ni, lebih powerful lah macam Farah Nawawi kan. Dia buat together, tengok dia punya EF 10 bulan kot. The power of togetherness gitu. Ya, duit kadang-kadang masuk banyak tak tahu gimana. So kita kena track. Duit masuk pun kena track, duit keluar pun kena track. Let's do 1 year, at least this year kita buat. Anda tengok apa positif anda. InsyaAllah anda ada investment pun kita dah kena start. Kan? So just jangan lupa follow IG story saya lah sebab saya tak mampu nak buat kelas ni selalu. So saya share dekat IG story. Okay? Alright. Mari kita habiskan. So saya harap anda boleh macam ni kan. Actually semua ni saya dah letak dekat YouTube. Jangan lupa tengok kat YouTube. It's not perfect yang kat YouTube tu, I know. Tapi kena, anda boleh start. Kalau tak faham, just DM saya. So benda-benda macam ni kita buatlah. Kita suruh anak kita colour. Actually bila kita ajak anak kita colour kan, tolong colour. Dia belajar pasal duit dengan kita. It might not kita nampak benda tu. Kita tak nampak benda tu tapi tiba-tiba dia akan cakap, mama hari tu kan duit raya dah ada. Macam anak saya Yusof, saya suruh dia colour raya fund ni. Lepas tu saya cakap kat dia, tak adalah duit nak beli baju sajalah, joking kan. Kan hari tu kita dah colour, duit mama dah cukup raya, dia cakap macam tu. Kan? So actually kita ajar dia orang saving. What we teach them now, apa yang dia nampak kita buat tu insyaAllah in the future adalah untuk dia orang juga. So attack that ni saya harap anda gunalah. Benda ni kenapa kita buat is actually visual. Kalau anda a visual person, anda kena nampak anda punya emergency fund ni naik. Sebab dia adalah motivasi untuk anda save lagi. Okay? Visual person kena ada visual. Mostly orang adalah visual person. So the next 6 months kalau kita buat ni insyaAllah boleh change our life. Anda buat sinking fund pun insyaAllah akan change your life. Ya? Yeah? Investment saya guna apa yang saya guna je lah, Fund Smart. Selagi kita tak realize investment kita, maksudnya kita tak bayar, kita tak perlu track. Kita tak ambil untung tu masuk account, kita tak perlu track. The money is there. Hujung tahun dia bagi full portfolio kita. Okay, naik turun tu benda biasa dalam unit trust and investment. Selagi kita tak cash out untung kita tak perlu record lah pada saya. Okay, sebab nanti pening. Alright, so saya memang menggabungkan dua ni lah. Saya guna cash flow edit. Cash flow edit ni saya sebenarnya, ni. Tak ada. Oh tak ada. Cash flow edit workbook ni, actually kita guna masa awal je. Masa awal gaji, kita dah tulis cash flow, kita dah masuk duit, kita dah allocate duit kita kan. Kita dah allocate duit kita pergi makeup, pergi big pay, pergi cash envelope. Lepas tu kan, kita spend duit kita macam biasa je. Anda boleh track, guna, kalau anda track tulis pun boleh, kalau anda track tak guna tulis, maksudnya anda guna apps pun boleh. Saya masa last month busy sangat tracking tu, saya cuma track hujung bulan je. Maksudnya saya tulis balik apa yang dari bank saya. Cash ni saya last month memang saya tak berjaya tulis cash, tapi apa yang dalam cash envelope habis lah. Maksudnya saya spend grocery 500, habis lah. So saya tulis tu je balik. Saya tak tulis lah satu-satu tu. Okay, so sebenarnya benda tu tak susah. Especially bila kita dah allocate duit. Allocate duit tu saya ada tulis, saya ada IG highlight. Nanti tengok Okay, so what we are going through is a process lah. Benda ni bukan boleh anda dengar dengan saya hari ni anda beli cash flow edit workbook, benda tu terus settle. So kena go through lah. The process tu anda yang kena go through. Saya tolong support. Okay, because kita nak figure out kalau spending habit kita ni sebenarnya kenapa?
Adakah sebenarnya ada reason di sebalik kita beli, tiba-tiba kita beli banyak tudung, kita beli 10 helai tudung tiba-tiba. Ada tak? Adakah masa tu sebenarnya kita gaduh dengan husband kita kan? Kita geram sangat kan? Pergi beli tudung 10 helai. Maybe ada reason tau. Spending is actually emotional lah. Kalau anda tengok video kan, diorang banyak cerita pasal ni adalah emosi, ada emosi kat belakang. Okay, tak nak berhutang balik because kita tak nak berhutang balik. Once kita settle credit card kita tak nak go through the hassle, nak go through balik. Penat. Kan? So bila kita tak nak berhutang balik tu, kita kena buat cash flow yang betul lah. Okay, and then kalau kita berjaya figure out, banyak benda yang sebenarnya kita tak perlu. Okay, so kita tengok je dalam rumah kita ni, adakah sebenarnya, tengok keliling kan, barang ni sebenarnya tak beli pun tak apa. Ni langsung tak guna. So bila kita tengok macam tu je, kita dah tahu sebenarnya kita banyak spend benda yang unnecessary. Tengok baju kan, perlu ke banyak macam ni ya? So it just a few question yang kita nak tanya diri kita lah. Kalau kita betul-betul guna tu sebenarnya tak ada masalah. Okay? Alright. Okay, sebab apa kita nak buat semua ni, kita kena ingat lah. Kita nak invest duit kita untuk anak-anak kita, untuk retirement plan kita, education plan. Okay, saya rasa kalau education plan kita dah banyak pun kita boleh top up lagi. Sebab kita tak tahu in the future ni macam mana. Retirement plan kalau kita dah ada EPF, kita dah ada PRS, kita boleh top up lagi. Okay, kita boleh top up lagi. Kalau medical card kita sikit, mungkin bila kita ada duit yang banyak, kita boleh top up medical card yang okay lah. Kalau jadi apa-apa cukup medical card ni. Itu yang kita nak. Okay, kita nak kurangkan spending tu untuk tu. Kurangkan yang unnecessary, kita fokus on benda yang sekarang kita tak nampak tapi in the future tu. Okay, saya selalu ingat kadang-kadang kan, education ni cukup dah ni. Tapi kan bila kita dengar daripada orang lain kan, yang hantar anak dia overseas, yang anak dia dah tengah membesar sekarang ni, memang tak cukup. Kita rasa macam cukup dah ni, simpan banyak dah sebulan ni. Tapi bila sekarang orang masuk asrama kan, dengarlah orang cakap, tak cukup lah barang asrama pun berapa ribu nak beli kan. Sekali beli tu banyak. Perlukah kita ganti? Pada saya, kita tak perlu ganti. Tapi anda kena ada akaun lain, iaitu PRS, Private Retirement Scheme. Okay, dan juga kalau anda penuhkan Private Retirement Scheme, anda boleh ambil lagi lain retirement plan yang lain. Ada banyak retirement plan, ada takaful company. Boleh tanya saya juga kalau nak. Tapi itu additional. After anda dah ada KWSP, siapa yang ada pencen pun boleh buat macam ni. PRS tu 3,000 setahun. PRS saya ada. PRS ni pun saya dah ajar dekat IG. Macam mana nak kira retirement kita cukup ke tak? Ada dah dekat IG highlight. Okay, kalau kita keluarkan iSINA, Ella Lestari, pada saya tak perlu ganti tapi dengan akaun PRS, Private Retirement Scheme. Boleh buat online sahaja. Ganti sikit-sikit, every year ganti 3,000, 2,000, 1,000. PRS ni fleksibel. Okay, PRS ni fleksibel, ganti 1,000 setahun ke, okay? Boleh tolak tax juga PRS ni. Okay, kita nak wrap up, nak tutup. Kalau ada soalan, letak dekat Facebook group. Okay, kalau anda isi-isi pasal anda tak faham Kak Naf, macam mana nak isi monthly budget ni, betul tak saya isi monthly budget ni, letak je kat Facebook group. Okay? SSPN, yes, saya ambil tapi for the sake of tax lah. Tapi saya ada extra. Itu yang saya kata, kita boleh go to, kalau anda bayar taxpayer yang banyak, anda taxpayer yang banyak, anda kena kurang kat situ lah. Tapi kalau anda tak bayar tax, anda boleh unit trust ke? Emma, kita sorang-sorang. Ni macam ni mama. Turun seseorang. Papa tidur Hello, okay. Saving platform suri rumah, saya cadangkan you simpan tabung haji ASB dulu. Tapi kalau anda high risk, lama-lama anda kena belajar sikit lah. Untuk risk yang lebih tinggi, anda boleh simpan unit trust. Okay, boleh simpan unit trust. Tengok IG highlight saya invest, ada banyak dah saya letak. Okay semua, ingat masuk Facebook group. Kalau tak faham, boleh tanya kat Facebook group. Ramai lagi orang boleh jawab. InsyaAllah. Ramai orang yang kat Facebook group tu yang lama-lama yang dia dah buat. Dia pun sharing apa yang dia buat, dia sharing dia punya jual kat Carousel. Banyaklah.
Kan? So kita nak wujudkan community kat situ. So anda just letak dekat situ, tanya soalan yang tak faham, apa benda yang anda nak buat. Okay. Boleh ke kita bersurat? Insurans, kenapa insurans? Apakah soalan insurans itu? Tak faham? Ya. Insurans, tengok baliklah. So kalau anda rasa anda dapat better offer with more coverage, apa salahnya? Wajib kalau anda ada allocation for it. Okay? Kalau anda ada allocation dan anda tak ada coverage company, mungkin wajib lah. As long as anda duit. Insurance ni, dia tak jatuh wajib lagi. Make sure your cash flow cun dulu, masukkan insurance. Memang tak salah lah. So boleh tak kita bersurat? Insurance versus hibah. Kalau saya dulukan hibah untuk suami. Okay, dia macam ni Saya bercakap dari orang insurance lah ya. Sekejap. Apa dah say? Kalau cash value insurance. Cash value insurance ialah kalau anda dah simpan banyak-banyak, anda ada cash dalam tu. So anda boleh withdraw. Okay, check dengan ejen anda. Hibah ni ialah income protection. So kalau suami anda adalah sole income earner, memang kena ada lah. Itu dah jadi macam jatuh wajib dah. Ambil lah yang paling boleh masuk dalam cash flow anda. Kalau RM50, RM50 lah. Kalau 100 lah. Okay. So kalau insurance medical ni, kalau duit tak cukup masuk dalam cash flow, pada saya belum lagi. Repair dulu cash flow sampai boleh masuk insurance medical, masukkan. Suri rumah pada saya kenalah husband kena buat. Okay. Especially kalau kita tak ada banyak saving, kena buat lah. Alright. Okay. Cuba masukkan, cuba celuhkan dalam budgeting tu. So budgeting ni is about what's important for us. Apa important pada kita tak semesti sama pada important pada orang lain. Okay. Hibah, contoh hibah suami dia 2 juta. Hibah suami kita 200,000 pun okey dah, cukup dah. Dia tak sama. So kita tak perlu compare. Dia ni perlu tak insurance lah. Macam contohnya orang-orang yang kerja good GLC company, dia dah ada dah insurance hibah dia sebenarnya. Dia dah ada pampasan company. So contohlah, saya bagi contoh. So mungkin dia tak perlu ambil banyak sangat dengan company insurance. Gitulah. Alright, just make sure cash flow kita masuk. Saya jumpa orang yang ambil insurance banyak sangat tapi dia tak boleh bayar sebenarnya. So sebenarnya rugi juga. Okay? Alright. Okay, so nanti soalan ni boleh sambung di dalam Facebook group. Make sure anda join Facebook group. Tulis password tu. Kalau anda tak tulis password, saya ingat anda orang luar. So saya tak approve kan lah. Rugilah kalau terminate tu rugilah. Tapi kalau eliminate and reduce anda, perlukan benda tu anda buat. Tapi lepas tu put in mind, kena letak. Tapi anda kena ada backup. Khadijah ni nanti mesej saya lah. Tunjukkan siapa nak mesej saya, nak minta saya buat dia, tengok dia punya monthly budget. Anda kena tulis dululah monthly budget tu. Tulis monthly budget dalam buku workbook. Lepas tu ambil gambar, tunjuk kat saya. Tanya macam mana anda nak repair apa ke, apa benda yang anda nak tanya tu lah. Okay? Emma tengok seseorang. Okay. Thank you semua. Boleh tak kita stop kat sini? Okay, kita stop kat sini. Nanti saya akan upload video ni dekat YouTube. Itu saja. Saya harap bermanfaat. Okay. Please guna. Tolong guna. Okay, saya rasa semua orang kalau guna pasti ada hasilnya. Okay. Guna sikit pun tak apa. Lama-lama kita upgrade guna banyak page. Okay. Alright. Anything DM saya kat IG. Dan kita kepo-kepo sikit lah kat Facebook group tu. Boleh ya? Okay. Thank you so much semua orang. Okay, bye. Bye. Emma bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Anna. Okay. Yeah, did you sign kat another device?